Boleh, apa beza? Kalau susah nak type, boleh buka mic pun, boleh buka mic situ sekejap, lepas tu tutup balik. Dia ada kutub, dia ada medan magnet, boleh? Secara yang kita boleh tengok lah. Kutub medan magnet ni orang fizik jawab dia. Kalau yang biasa je, orang awam je, jawab macam mana? Nak beza? Tu dah ada yang buka mic tu. Siapa? Macam mana nak beza dia? Ada medan magnet. Okay, macam mana beza dia? Boleh? Okey, kalau yang tu. Kalau yang biasa, tutup dulu mic ya, mute mic. Tertarik antara satu sama lain. Ada tarikan tolakan. Betul-betul. Bagus. Okey, yang paling basic dia ialah magnet ni dia akan tarik besi lah, betul? So, kalau besi biasa, dia tak tarik besi. So, bila kita dekatkan M Hakim tu, minta mute dulu kejap. Cikgu takut suara cikgu akan tenggelam nanti. M Hakim 100803. Minta mute dulu kalau dengar cakap cikgu ni. Okey, terima kasih M Hakim. Okey. So, dia ni tarik besi lah. Itu kita kata magnet, betul? Tarik besi. Bila dia tarik besi? Boleh tak? Cikgu katalah, cikgu ada satu magnet, dengan betul ya. Cikgu ada satu magnet ni kat peti ais tu. Dekat dengan peti ais baru dia tarik, betul? Kalau magnet peti ais ni, cikgu duduk ruang tamu. Melekat tak dengan peti ais kat dapur? Tak melekat kan? So, bila dia boleh melekat, bila dia tak boleh melekat? Bila? PKP ni dia bagi berfikir sikit. Bila? Boleh tulis kat komen ya, bila? Ada nak respon ke? Bila dia boleh melekat? Bila satu besi, katalah, okey, sini cikgu confirm. Yang pertama ni, yang cikgu write ni ialah magnet. Yang ini adalah bukan magnet. Kan? Sebab dia besi biasa. Bila magnet ni akan melekat dengan besi bila? Kita kata dia melekat dengan besi, cikgu. Betul? Bila dia melekat dengan besi? Apabila ada arus mengalir. No. Bila ada arus mengalir, no. Bila dia rapat, okay, good. Bila utara dengan selatan, bila kita letak dia sebelah, betul? Bila dia dekat, okay, itu paling tepat. Bila besi dekat dengan magnet. Tak ada kutub pun tak apa. Kan? Sekarang kita tak tahu dia ada kutub ke tak kutub. Okey. Ni cikgu kata dia magnet, dia tak tahu kutub ke tak kutub. Cikgu pandang balik kutub dia ni. Kutub tak tahu. Tapi dia magnet, cikgu kata. Dia magnet. So, dia akan melekat dengan besi. Bila besi masuk dalam satu kawasan dia ni. Di sekitar magnet ni ada satu kawasan. Boleh? Kawasan. Kawasan ini, bila besi lain masuk, katalah cikgu ada besi cikgu warna bulat macam ni, besi cikgu bulat. Besi lain masuk dalam kawasan ini. Kita rapatkan besi itu dengan kawasan ini. Maka besi itu akan melekat dekat sini. Itu dia. Itu sifat magnet dulu. So, kawasan ini, this area, this region, kawasan ini namanya medan magnet. Kita namakan medan magnet. Okey, magnet ni ada medan magnet. Bila satu besi ataupun satu magnetic material masuk dalam medan magnet ini, dia akan mengalami daya, kita kata. Mengalami daya. Akan ada daya. Daya yang bertindak. Boleh? Mengalami daya. Apa maksud daya dulu? Daya ni sama ada dia berlaku tolakan, mungkin berlaku tolakan atau mungkin berlaku tarikan. Boleh? Mungkin berlaku tolakan, mungkin berlaku tarikan. Bila? Bila berada dalam medan magnet. Faham tak tu? Bila berada dalam medan magnet. Kalau besi ni ada kat luar, takkan tarik lah. Besi ada kat luar, takkan tarik lah medan magnet. Atau takkan tertarik lah kepada magnet ni. Boleh? Tak akan tertarik. Kalau masuk je dalam ini, maka dia tertarik. Itu sifat magnet dulu. Okey, so medan magnet ini nampak ke tak nampak? Tak nampak. Kita nampak yang kita nampaknya magnet seketol ni yang kita nampak, yang cikgu lorek ni yang kita nampak. Luar daripada tu kita tak nampak, tapi kita boleh nampak kesan dia. Kita tak nampak dia,
Kan? Kita tak nampak medan ini macam mana, besar mana kita tak nampak. Tapi kita boleh nampak kesan dia. Apa kesan dia? Letak besi dalam tu, dia akan tarik. Tak letak besi, dia tak letak besi. Tak letak besi, dia tak tarik lah. Masuk besi dalam tu, tarik. Besi ada kat luar, dia tak tarik. Boleh? Okey. Seterusnya. Kalaulah kita kata ada besi kat sini, ada besi dekat sini, baru dia tarik. Yang medan ini besar mana? Kan? Medan ini luas mana? Itu berbeza berdasarkan kekuatan magnet. Ada magnet tu kuat. Bila kuat, jauh sampai sini. Dia boleh sampai sini. Dia boleh cover lagi. Kan? Ada magnet tu tak jauh sangat sampai sini. Baru dia boleh cover. Boleh faham? Okey, seterusnya. Cikgu ulang balik. Bukan cikgu ulang balik. Kita pergi kepada yang lebih jelas. Sekarang, kita semua dah faham kan? Itu ialah medan magnet. So, kalau cikgu kata, cikgu ada satu magnet tadi. Cikgu kata, cikgu ada satu magnet. Magnet cikgu ada utara, ada selatan. Semua boleh faham, semua setuju tadi bahawa kawasan di sekitar magnet ini akan adanya medan magnet. Betul? Medan magnet ini, apa fungsi dia? Bila magnet masuk dalam medan magnet, ada magnet lain ataupun besi masuk dalam medan magnet, dia akan mengalami daya. Sama ada dia ditolak atau ditarik. Boleh? Okey. So, kita boleh wakilkan the magnetic field ataupun medan magnet ini dengan magnetic field line ataupun garis medan magnet. Macam mana garis medan magnet? Medan magnet ni garis dia always keluar daripada utara masuk pada selatan. Itu medan magnet, garis dia. Tengok Saya lukis ni, medan magnet masuk daripada utara masuk selatan. Daripada utara masuk selatan. Daripada utara masuk selatan. Ini ialah perwakilan. Boleh, kita nak wakilkan medan magnet tu. So, ini ialah medan magnet tu lah. Medan magnet. Okey. Kalau sampai situ, okey, tengok. Sini, sampai sini cikgu buat. Kan, sampai sini cikgu buat. So, cikgu boleh kata, kalau besi, katalah cikgu ada satu besi, warna biru cikgu guna, ini besi. Besi duduk sini. Dia tak akan ditarik. Tapi kalau besi masuk dalam medan ini, maka dia akan ditarik ke arah magnet ni. Melekat dia. Boleh faham kan? Itu magnet dulu. Ada soalan? Ada soalan ke? Boleh faham ke? Ada soalan ke? Sampai situ ada soalan ke? Bagi faham dulu magnet ni. Nanti nak guna nanti, magnet pun tak faham macam mana nak buat medan magnet dia ataupun macam mana nak buat elektromagnet dia. Magnet ni faham? Dia besi magnet ni ialah besi. Kalau orang Kelantan ke, dia panggil besi berani. Sebab dia berani tarik. Boleh. Ada tempat yang dia panggil besi berani lah. Sekarang kalau panggil magnet pun boleh. Okey, itu satu magnet. Yang kedua, bagus, faham. Nur Aina bagus, Muhammad Fatah bagus. Yang lain pun faham mungkin. Dengar saja pun boleh. Okey, yang kedua ialah kita dah tahu magnet. Yang kedua, kita tengok pula tentang, jadi slide cikgu sekejap lagi tentang benda yang nama dia kompas. Pernah tengok kompas? Duduk macam ni, dia akan tunjuk, macam ni pun ada kompas dia. Dia pun hijau kan kat sini. Ataupun bulat macam ni, kita pun tulis ini jarum kompas. Betul? Duduk macam ni, ini jarum kompas kan? Okey, kompas ini akan sifat kompas ini yang pertama. Yang pertama tentang magnet, semua dah faham. Medan magnet ini untuk magnet kekal ini, medan magnet ini tak akan hilang sampai bila-bila. Duduk situ, dia memang ada medan magnet. Magnet ini kita panggil sebagai magnet kekal. Cikgu tulis dulu. Magnet kekal. Ataupun ada juga orang panggil magnet bar. Boleh juga. Sebab dia bar, dia bentuk bar. Magnet kekal. Kenapa kita sebut kekal? Sebab medan magnet dia kekal sampai bila-bila. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah kompas. Kompas ini ialah satu alat untuk menunjukkan arah utara bumi. Betul? Arah utara bumi. Letak mana-mana kompas, letak sini kompas, pusing kompas tu dulu. Pusing bagi dia pening, lepas tu biarkan dia kejap, dia akan tunjuk utara bumi. Dia tak pening dia.
Letaklah macam mana pun dia tunjuk utara bumi. Kalau dalam keadaan biasa memang dia tunjuk utara bumi. Itu orang guna kompas ini untuk masuk dalam hutan. Dalam hutan kan kita masuk jungle trekking tu, kita dah berpusing-pusing, letak kompas memang dia tunjuk utara bumi. Setia dia. Setia. Tunjuk utara bumi juga. Boleh. So, kalau boleh ke? Faham ke? Kalau di magnet ini, cikgu letak dia kat tepi sini, maka dia akan tunjuk utara bumi. Kalau utara bumi cikgu belah sini lah. Ni belah utara bumi cikgu. Utara bumi cikgu belah situ. Maka dia akan tunjuk utara bumi. By hook or by crook. Memang dia tunjuk utara bumi. Cikgu pun letak kat sini kompas. Dia akan tunjuk utara bumi. Tapi apabila kompas ini masuk dalam medan magnet, dia duduk dalam medan magnet, dia sekarang menunjukkan arah medan magnet. Dia akan tunjuk arah situ. Walaupun arah utara bumi ke atas. Dia akan tunjuk situ. Boleh. Itu sifat kompas. Kalau kompas cikgu letak sini. Tengok ni. Cikgu letak atas ni. Nampak ke cikgu lukis ni? Tak. Dia akan tunjuk sini. Kalau cikgu letak depan sini. Depan utara ni. Dia akan tunjuk sini. Boleh. Okey. Kalau dia cikgu letak sini. Dia akan tunjuk sini. Tapi kalau cikgu keluarkan sikit, dia akan tunjuk sini. Okey, kenapa? Bagus tanya kenapa. Kenapa? Sebab memang kompas ini menunjukkan sebenarnya kompas ini ataupun jarum dia menunjukkan arah magnetic field. Kalau dalam keadaan biasa, memang dia arah magnetic field ni ataupun dalam keadaan biasa kat luar ni dia akan tunjuk utara bumi. Bila berada dalam magnetic field, dia akan tunjuk arah magnetic field ni. Dia akan tunjuk arah magnetic field ni. Kalau ke sini arah magnetic field dia. Ataupun arah medan magnet dia. Kalau cikgu tak tu lukis arah medan magnet, letak kompas dulu. Maka kita boleh juga lukis arah medan magnet ke sini. Boleh? Itu memang sifat dia lah. Sifat asal dia. Letak mana-mana, luar daripada medan magnet, dia akan tunjuk arah utara bumi. Arah utara bumi ni tak berubah lah. Memang arah utara tu je bumi. Kalau berada dalam medan magnet, dia akan tunjuk arah medan magnet. Medan magnet tu ke mana? Duduk sini. Katalah duduk sini. Duduk sini. Dia sengit macam ni lah. Arah medan magnet dia sengit macam tu. Duduk sini. Arah medan magnet dia ke bawah macam ni. Kalau duduk sini, arah medan magnet dia straight. Kan? Straight ke sini, ke kanan. Boleh? Kanan kiri ni jangan hafal. Dia mesti daripada utara masuk pada selatan. Salam teacher, host dan kawan-kawan semua. Nak tanya, kelas sekarang ni direkod tak? Sebab saya dekat luar ni ada hal. Saya terpaksa keluar. Oh, host. Sekejap. Cikgu rasa direkod. Ya, rekod. Rekod. InsyaAllah ada nanti. Rekod. Okey, terima kasih host. Host yang bertugas, terima kasih. Okey, bolehkah sampai arah magnet? Okey, settle. So, kita faham dua. Satu, sifat magnet dia. Yang kedua, arah sifat kompas. Okey. Sekarang, yang ketiga. Bila cikgu ada kabel, satu kabel. Cikgu besarkan ni cikgu. Cikgu ada satu kabel. Kabel cikgu warna hitam. Kabel, satu kabel. Kabel ni apa? Kabel cikgu ni ialah konduktor. Apa-apa jenis konduktor? Cikgu kata apa-apa jenis konduktor. Ni wire lah. Wire pun orang panggil. Kabel pun orang panggil. Tapi dia mesti adalah konduktor. Apa maksud konduktor? Konduktor elektrik. Apa maksud konduktor elektrik? Okey, dah ada nota. Cikgu dah upload semalam nota. Sepatutnya ada dengan awak sekarang. Kalau tak ada, boleh tulis dekat buku dulu. Kan? Ada dalam nota tu, ada nota-nota tambahan yang cikgu cerita ni. Sepatutnya tulis kat situ lah. Boleh alirkan elektrik. Bagus. Tiada aliran elektrik. Bukan. Aliran ada ke tak ada, tak tahu lagi. Cuma konduktor ni ialah bahan yang boleh mengalir elektrik. Konduktor elektrik kita panggil. Boleh? Bahan yang boleh mengalir elektrik. Konduktor elektrik. Boleh faham? Kalau bahan itu tak boleh mengalir elektrik, kita panggil penebat. Mana dapat nota? Oh, nota dekat
Group Telegram support. Telegram support untuk Form 5. 2 hari, semalam, sehari sebelum kelas, cikgu biasanya upload dekat situ. Nanti awak boleh download dan print out lah kalau sesuai. Kalau tidak, boleh juga simpan dalam komputer ataupun handset pun boleh. Boleh tengok macam tu kan. Sekarang semua boleh. Penebat. Bahan yang tidak boleh mengalir elektrik. Bagus. Syafiq kot. Tak tahu. Syafiq. Okey. Konduktor. Boleh mengalir elektrik. Tak boleh mengalir elektrik. Penebat. Ataupun bahasa Inggeris sebut insulator. Boleh juga. Insulator. Boleh insulator, penebat. Kalau boleh mengalir dengan tak boleh mengalir tengah-tengah, kita panggil semiconductor. Itu bab 4 nanti kita akan belajar semiconductor. Okey, ini konduktor. Bila dalam keadaan biasa, tanpa pengaliran elektrik, konduktor itu adalah konduktor biasalah, besi biasalah. Kalau besi biasalah. Kalau dawai biasalah. Kalau kuprum biasalah. Tak ada isu lah. Okey, sekarang masalah berlaku ataupun yang kita nak belajar ni berlaku bila ada arus mengalir dalam. Tak. Ini anak panah. Arus mengalir. Arus mengalir daripada atas ke bawah. Macam ni, daripada atas ke bawah. Arus mengalir. Boleh? Maka apa akan jadi di sekitar konduktor ini, boleh faham ya? Di sekitar konduktor ini akan ada medan magnet. Macam tu. Akan ada ini medan magnet. Pernah dengar ke medan magnet? Tadi baru dengar kan medan magnet. Sebelum ini medan magnet ada dekat mana? Dekat sekitar magnet. Betul? So, medan magnet ada sekitar magnet. Sekarang medan magnet ada di sekitar konduktor. Boleh? Okey, kalau sebelum ni cikgu kata, apa fungsi medan magnet tu? Kawasan itu bila masuk besi, dia akan tarik ataupun mengalami daya. Sama jugalah, sebab ini pun nama dia medan magnet. Kawasan di sekitar ini nanti, kalau ada besi lain masuk, maka dia akan mengalami daya juga. Medan magnet ini sejiri ataupun benda yang sama dengan medan magnet yang disebabkan oleh magnet kekal tadi. Sama. Boleh. Okey, ada respon dulu. Saya nak dengar respon dulu. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Okey, so bila ada arus, kalau cikgu bilang, boleh cikgu, bagus. Aina Syamsurina. Bila ada arus, maka di sekitar medan, kita kata sekitar apa tadi? Sekitar konduktor ini akan ada medan magnet. Kalau tak ada arus tak mengalir. Tak ada arus ni. Tak ada arus. Arus tak ada. Cikgu pangkah. Arus tak ada. Maka tak ada yang warna merah ni arus. Maka tak adalah medan magnet dia. Once dah ada arus, akan ada medan magnet. Boleh? Okey. Semua dawai ataupun semua kabel dalam keadaan yang macam mana pun, kalau ada arus mengalir, kalaulah ada arus mengalir, duduk macam ni. Ada arus mengalir. Tiba-tiba ada arus mengalir. Di sekitar kawasan ini ataupun di sekitar kabel itu akan adanya magnetic field. Kalau tak ada arus, tak ada magnetic field. Boleh faham? Okey, cikgu soal dulu. Kalau boleh faham, boleh cikgu soal dulu. Bila magnetic field di sekitar konduktor ni ada? Bila magnetic field di sekitar konduktor ini ada? Bila? Bila ada arus. Bagus. Muhammad Fatah. Awal. Akilah Maisarah. Bila ada arus mengalir. Bagus. Bagus. Faham tak tu? Bila ada arus mengalir, maka ada magnetic field. Tak ada arus, tak ada magnetic field. Boleh? Ini nanti kita nak tengok nanti tentang faktor nanti. Jadi ingat tu dulu. Ada arus mengalir, ada magnetic field ataupun medan magnet. Magnetic field, medan magnet. Kalau cikgu tersebut dalam bahasa Melayu yang awak tak faham atau dalam bahasa Inggeris yang awak tak faham, kalau awak belajar bahasa Inggeris, boleh tulis kat situ, cikgu translate. Okey. Okey. So, medan magnet ini akan ada bila ada arus mengalir. Dalam mana-mana konduktor sekalipun. Wire biasa pun, wire biasa. Wire cikgu kita kata wire extension rumah kita. Bila ada arus mengalir saja, kat sekitar dia, mesti ada magnetic field.
Kalau tak ada arus mengalir, tak ada magnetic field. Boleh? Okey. Mudah awak ni. Faham? Mudah faham. Okey. So, sekarang satu yang benda yang kita kena percaya. Satu. Dan maksud ni, satu benda yang kita kena percaya, yakin bahawa ada arus mengalir akan ada magnetic field. Boleh? Okey. Kalau boleh, kita sambung pada slide cikgu dulu. Okey, kita sambung pada slide cikgu. Okey, contoh kat slide cikgu ni ke elektromagnetan. Dekat cikgu sambung bateri, lepas tu kalau awak perasan cikgu sambung bateri, lepas tu dekat sini akan ada arus mengalir lah. Arus always mengalir daripada terminal positif ke terminal negatif. So, arus mengalir dalam arah yang cikgu tunjuk tu, nampak? Kat sini cikgu belitkan satu wire. Wire ni cikgu belitkan pada satu besi. Ini besi biasa. Katalah besi biasa, logam. Konduktor biasa lah. Nak lilit kayu pun boleh masa ni. Okey, so ada arus mengalir. Once ada arus mengalir, betul? Di sekitar kawasan ini nanti akan ada medan magnet. Kan? Sebab ada arus mengalir. Di sekitar tu akan ada medan magnet. Okey, kalau di sekitar tu ada medan magnet, maka kita akan nampak yang ini ataupun kita akan nampak klip tadi yang jauh daripada medan magnet itu akan ditarik. Boleh? Akan ditarik. Itu kita kata kemagnetan yang dihasilkan oleh arus elektrik. Itu ialah elektromagnetan. Keelektromagnetan. Boleh? Keelektromagnetan. Ataupun bahasa lain, keelektromagnetan ialah magnet yang disebabkan oleh arus elektrik. Magnet yang disebabkan oleh arus elektrik. Ada arus, tak ada magnet tu lah. Kalau tadi kekal selama-lamanya. Ada arus ke, tak ada arus ke, ribut taufan ke, dia memang kekal medan magnet ke. Boleh? Tu kita sebut magnet kekal. Boleh? Okey, bagus. Boleh, bagus. Sambung. Seterusnya. Padam dulu. Seterusnya. Ialah. Okey. Dah tahu dah. Ada arus. Tak ada arus dalam medan, dalam konduktor, tidak akan ada medan magnet. Ada arus, ada arus dia, arus mengalir, ini konduktor tiba-tiba ada arus mengalir, kita pun dah tahu, kita pun dah yakin bahawa di sekitar ini nanti ada medan magnet. Medan magnet dia dalam bentuk bulat lah, sebab dia memang bulat. Sebab logam tu bulat, logam tu bulat macam ni. Kan, bukan bulat lah maksudnya, dia punya keratan rentas dia tu bulat. Dia panjang macam ni. Keratan rentas dia bulat. So, medan magnet dia ada di sekitar inilah. Kalau boleh tengok kamera cikgu lah. Sekitar inilah. Sekitar pen ini. Boleh? So, faham situ. Okey, sekarang. Mana arah dia? Kita tahu tadi medan magnet ini mesti ada arah. Kalau magnet kekal, mesti ada arah utara selatan. So, medan magnet dia utara ke selatan. Utara ke selatan. Mesti ada arah. Barulah kalau kita letak kompas, kita akan dapati kompas itu nanti terpesong. Kan, terpesong ataupun deflected. Bergerak. Bertindak balas. Boleh, mesti ada arah. Okey, kalau ada arah, mana arah dia? Mana arah dia? Mana arah dia? Maka, kita pun menggunakan satu petua. Petua genggaman tangan kanan digunakan bagi menentukan arah medan magnet yang dihasilkan oleh satu konduktor pembawa arus.
Boleh. Arah medan magnet yang dihasilkan oleh satu konduktor pembawa arus. Okey, macam mana? Tengok dulu Okey, sekarang bila boleh bila cikgu ada satu konduktor. Cikgu kata konduktor cikgu macam ini. Cikgu tebalkan sikit Konduktor cikgu macam ni. Zap. Boleh. Cikgu pun letak satu kat board sini. Kat sini cikgu letak satu kat board. Kat sini cikgu letak satu kat board. Kat board dia tu ada di antara arus tu. Macam tu. Padam balik arus. Padam balik konduktor. Okey, padam balik ni dulu. Bila ada arus mengalir tu bila ni. Okey, sekarang cikgu pun ada satu konduktor. Cikgu pun tebuk kat situ. Boleh? Sekarang bila dah cikgu tebuk dekat situ, cikgu pun dulu sebelum ni cikgu pun letak magnet dekat sini. Bukan magnet, cikgu letak kompas. Kompas dekat sini satu, dekat sini satu cikgu letak kompas. Boleh. Asalnya kompas ni akan menunjukkan arah utara bumi. Faham kan? Arah utara bumi. Mesti tunjuk arah utara bumi. Zam. Utara bumi sini. Kalau cikgu letak kompas satu lagi kat sini, masih lagi arah utara bumi. Boleh? Okey. Lepas tu, ada arah utara bumi. Sebab kabel ini tak ada arus. Okey. Sekarang, apa cikgu buat? Cikgu pun bagi dia arus. Cikgu pun alihkan dia satu arus. Arus mengalir ke sini. Nampak ke warna kuning? Tak nampak warna kuning, kita letak warna ni. Arus mengalir ke situ. Atas je tu. Arus mengalir ke atas. Boleh? Arus mengalir ke atas. Bila arus mengalir ke atas, cikgu dah pasti kompas yang dekat sini ni, dia tukar. Kompas dekat situ, dia tukar jadi sini. Sam, ke bawah. Kompas yang dekat yang kedua ini, dia tukar. Sam. Dia tukar. Sam, jadi sini. Kompas yang ini pula tak berubah. Boleh? So, kenapa kompas ni berubah? Kita tahu bahawa kalau dia tidak menunjuk arah utara bumi, maka dia mesti menunjukkan arah magnetic field. Arah medan magnet. So, kita setuju tadi dan sekarang bahawa rupanya sebenarnya mesti kat sekitar kawasan ini, adanya medan magnet. Kan? Okey, mana arah medan magnet? Ikut arah kompas tu nanti. Arah sini. Boleh. Dan benda ini dibuat oleh, disimpulkan atau dijumpai oleh seorang manusia. Maka dia pun simpulkan bahawa nak tahu arah medan magnet menggunakan kaedah petua genggaman tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan. Okey, macam mana petua genggaman tangan kanan? Guna tangan kanan masing-masing. Ini tangan kanan cikgu. Tangan kanan masing-masing. Okey, ibu jari itu menunjukkan kepada arah arus. Arah arus. Arus ni bila? Bila dia ada arus lah. Okey, bila dah tunjukkan arah arus, kita ada 4 jari lagi. Dengan pantas, kita genggamkan kita punya jari, maka 4 anak jari ni bergeraklah. Boleh? Bila kita genggam tu, maka dia bergerak. Tengok. Kita genggam tu, dia bergerak. Arah pergerakan anak jari ni menunjukkan arah medan magnet. So, boleh? Arah medan magnet. So, macam mana? Tengok. So, kalau arah arus ini ke atas, tengok ya. Kalau arah arus ini ke atas macam ini, sebab dia positif kat bawah, negatif kat atas, maka arah arus dia adalah ke atas. Maka kita tahu di sekitar ini nanti tadi ada medan magnet. Menggunakan petua genggaman tangan kanan, arus ke atas, maka kita genggam. Genggaman kita tu akan bergerak ke sini. Boleh? Ini yang anak panah ini adalah menunjukkan arah medan magnet. Arah medan magnet. Okey, kalau dia tanya, so cikgu,
Kalau arah arus berbeza, arah medan magnet akan berbeza. Ya. Contoh, arah arus cikgu ke bawah macam ini, maka tahu kat sini akan ada medan magnet. Itu tahu. Kan? Sekarang isu dia kita nak tahu arah arus dia, arah medan dia. Menggunakan petua genggaman tangan kanan, ibu jari ke bawah dan ini ialah dia punya arah medan magnet. So, ibu jari ke bawah, ini ialah arah medan magnet. Arah medan magnet dia ke sini. Boleh. Okey, ada soalan. Saya bagi 1 minit. Ada soalan? Ada soalan ke? Ada soalan ke? Tak ada cikgu. Bagus tak ada. Dengar ke tak dengar saya cakap? Tak ada. Bagus. Syahirah. Selamat. Cikgu, kalau tuan tangan kiri boleh ke cikgu? Tak boleh. Mesti guna tangan kanan. Petua ni memang untuk tangan kanan. Tak boleh untuk tangan kiri. Petua ni memang untuk tangan kanan sahaja. Boleh? Okey. Okey, kalau tak ada soalan, kita sambung. Tengok, dia kata ibu jari ni pada arah arus, positif ke negatif. Jari ni, arah jari yang lain adalah arah medan magnet. So, medan magnet dia dalam arah yang inilah. Lawan arah jam ke ikut arah jam? Lawan arah jam. Saya jarang tengok jam. Lawan arah jam kan? Lawan arah jam. Lawan arah. Boleh. Okey, sambung. Contoh lain. Okey, dia kata, apabila arus mengalir dalam satu konduktor, medan magnet akan terhasil di sekitar konduktor tu. Contoh yang kita tengok kat sini, contoh. Contoh cikgu ini ialah, cikgu guna warna hitam, ini positif. Ini kena tahu, ini positif, ini negatif. So, arah arus gerak sini. Arah arus bergerak sini. Arah arus bergerak sini. Arah arus bergerak sini. Dan balik semula ke sinilah. Maka kalau dekat sini, sini pun akan ada medan magnet. Kita nak tengok yang kat tengah-tengah ni dulu. Kat sini nanti akan ada medan magnet. Medan magnet dia, kalau cikgu buat ini, medan magnet dia mesti membulat kat sini lah. Medan magnet dia kat sini lah. Okey, kalau kita nak tahu arah medan magnet menggunakan petua genggaman tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan, arus dia bergerak ke bawah, maka medan magnet dia macam ni. Boleh, medan magnet dia macam ni. Okey, mudah. Easy. Kan? Okey, sambung. Kalau easy, sambung. Sambung, cikgu cepat sikit kalau sambung. Kita akan dapati ni arus mengalir ada medan magnet lah menggunakan petua genggaman tangan kanan ya. Petua genggaman tangan kanan. Kalau dia buat macam ni pun, contoh, tentukan arah medan magnet dalam kes berikut. Arus naik atas. So arus naik atas, ini ialah medan magnet dia. Genggam tu kita akan dapat medan magnet dia. Bila medan magnet dia kita dapat, maka kita akan dapat sinilah arah medan magnet dia. So, arus ke atas, arah medan magnet. Guna tangan kanan ya, arah medan. Sini, belah sini, belah sini. Dia membulat macam tu. Membulat macam tu. Membulat macam tu. Boleh. Okey. Membulat macam tu ya. Kalau dia nak tentukan jarum kompas pun boleh. Tentukan jarum kompas pun boleh. Okey, seterusnya. Kalau cikgu pun ada, katalah pelbagai corak medan magnet ya. Cikgu pun ada satu cardboard. Cikgu ada satu cardboard. Ni cikgu lukis cardboard cikgu ni. Cikgu pun ada satu dawai yang macam ini. Besar sikit dawai. Macam tu. Cikgu pun letak arus. Arus. Ni nampak dia punya arus ni. Arus ni daripada sini. Arus ni daripada sini ke sini lah. Arus naik. Boleh? Maka di sekitar dawai ni, mana-mana tempat pada dawai ni, asalkan ada arus, maka ada di sekitar dawai ni nanti akan ada medan magnet. Sini pun ada medan magnet.
Ini pun akan ada medan magnet juga. Apa cikgu lukis kat sini? Dekat atas board ni lah. Dekat sini pun akan ada medan magnet. Susah lah lukis tak ada board ni. Ada board ni boleh lukis lah. So kalau kita letak kompas dekat sini, kompas ini pun akan deflect juga berdasarkan arah medan magnet. Macam mana arah medan magnet? Sama juga guna genggaman tangan kanan. Boleh? Genggaman tangan kanan, arus. Yang ini ialah medan magnet. Arus medan magnet. So medan magnet dia arah sini. Kalau sini arus medan magnet. Medan magnet dia sini ke atas. Kan? Sini akan ke bawah. Medan magnet. Boleh? Sambung. So, kalau kita tengok slide seterusnya. Oh, situ akan ada medan magnet lah. Ini arah medan magnet. Sini pun arah medan magnet. Boleh? Sini pun sama. Sini arah medan magnet. Sini arah medan magnet. Diguna petua genggaman tangan kanan. Okey. Seterusnya, kalau cikgu pun tak cukup kuat. Straight wire tadi tak cukup kuat. Cikgu lengkungkan satu, kita panggil sebagai gelung, tak cukup kuat. Cikgu pun buat panjang. Ni, banyak lengkung ni. Banyak gelung ni. Banyak gelung ini kita namakan sebagai solenoid. Boleh? Kita menamakan sebagai solenoid. Solenoid ini tengok betul-betul ya. Okey, bila ada solenoid ini, maka ada terminal positif, terminal negatif. Sama je sebab ada arus. Arus akan mengalir daripada positif sini. Tengok ya, follow cikgu ya. Positif sini, arus mengalir. Pergi sini, dia akan naik kat sinilah positif. Lepas tu turun ke bawah sana. Cikgu ada gelung kat belakang sana ni. Kat belakangnya ada gelung ni. Turun bawah sana. Naik kat sini pula. Turun bawah sana. Naik kat sini pula. Turun bawah sana. Turun bawah. Sini turun bawah ni. Turun belakang board ni. Bawah board ni. Turun naik kat sini. Turun naik kat sini. Boleh? Okey. Setiap kali dekat sini ni nanti sepatutnya ada medan magnet lah. Sini pun ada medan magnet. Sini pun ada medan magnet. Sini pun ada medan magnet. Cuma kalau kita nak gunakan petua genggaman tangan kanan tadi akan ada banyak lah. Ini barulah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gegelung. 7 gelung. Jadi gegelung. Jadi solenoid. Solenoid ni adalah gegelung. Gegelung ni maksudnya gelung yang banyak lah. Gegelung. Boleh? Okey. So baru ada 7. Kalau ada 20, kalau ada 100, susah juga kita nak buat satu-satu. Maka ada satu lagi petua genggaman tangan kanan untuk solenoid. Petua genggaman tangan kanan juga untuk solenoid. Cikgu tulis sini Petua, tak ada dalam nota tu. Petua genggaman tangan kanan untuk solenoid. Untuk solenoid. Boleh. Tadi petua genggaman tangan kanan juga tahu. Untuk apa? Untuk straight wire. Untuk wire biasa. Ataupun untuk konduktor lurus. Boleh. Untuk solenoid. Tengok untuk solenoid. Nampak cikgu ni? Nampak? Untuk solenoid. Tadi dulu ya. Tadi ibu jari arah arus. Jari-jari jemari kita ni. Lembut sangat tangan cikgu ni. Kan? Ialah untuk arah medan magnet. Betul? Jari-jari untuk medan magnet. Boleh? Sekarang, petua genggaman tangan kanan untuk solenoid. Jejari ni dulu adalah arah arus. So, arah arus mana? Kalau tengok dekat gambar slide cikgu tu, arah arus dia naik atas. Tahu? Arah arus dia naik atas. Kan? Ni, arah arus naik atas kat mana ni? Anak panah cikgu buat ni. Arah arus dia naik atas ni. Bila arah arus dia naik atas, kita pun genggam. Genggam solenoid tu. Genggam ikut arah arus. Arah arus naik atas, kita pun buka kita punya ni, ibu jari. Tap. Boleh? Ibu jari ni ialah arah kutub utara. North Pole. So, saya ulang sekali lagi. Petua genggaman tangan kanan sekarang ini adalah untuk solenoid.
Sebab solenoid ini gegelung dia banyak sangat. Boleh? So, bila macam mana petua genggaman tangan kanan? Kalau petua genggaman tangan kanan biasa tadi, ibu jari untuk arus. Genggam tangan untuk medan magnet. Okay, good. Sekarang, genggaman tangan untuk arus. Terbalik. Genggaman tangan untuk arus. So, arus dalam kes cikgu, kes tengok kat skrin tu, kes cikgu arus naik atas. Dekat warna pink cikgu tulis tu, arus naik atas, genggam. Arus naik atas, genggam. Arus naik atas, genggam. Dah genggam, maka keluarkan ibu jari. Ibu jari ini sekarang menunjukkan arah kutub utara. North Pole. Boleh? Arah kutub utara. So, kita boleh kata, cikgu ni, so, untuk solenoid ini, belah sini adalah utara. Confirm lah belah sini adalah selatan. Dia tak boleh utara dua-dua. Utara satu, selatan satu lah. Kan? Okey, bila dah tahu sini utara, mana magnetic field-nya? Kan? Mana magnetic field-nya? Magnetic field-nya macam tadi yang awal cikgu sebut. Medan magnet ini mesti always keluar daripada utara, masuk pada selatan. Ini medan magnet. Bila dia dalam bentuk solenoid, medan magnet dia akan jadi besar. Jadilah. Untuk solenoid, jadilah. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Bagus, Asyik Ahmad Sarah. Tak ada. Boleh? Tak ada. So, ini ialah medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid. Daripada ada arus mengalir. So, kalau tak ada arus mengalir, katalah tak ada arus mengalir. Tak ada arus mengalir. Kat sini ni, tak ada bateri. Bateri ni tak ada. Maka mana arus arah medan dia? Sama macam tadi ke tak? Cikgu nak tahu. Arah medan dia sama macam tadi ke tak? Tak ada. Tak ada. Betul lah. Tak ada arah medan lah. Tak ada medan magnet lah. Sebab tak ada arus mengalir. Boleh? Okey. Seterusnya. Kita pergi seterusnya. Seterusnya dia kata, ni kutub magnet boleh ditentukan dengan menggunakan petua genggaman tangan kanan. Tambah sikit takut awak tertukar, petua genggaman tangan kanan untuk solenoid. So, ibu jari menunjukkan kutub utara dan genggaman jari menunjukkan arah arus. Boleh? Okey, kita buat satu latihan dulu contoh. Okey, sekarang menentukan kutub magnet. Sekarang, cikgu nak tahu, belah A, belah sini cikgu sebut A, belah sini B. Senang cikgu tulis kat situ, cikgu bagi arahan, A ke B yang utara? A ke B yang utara? Guna genggaman tangan kanan. Okey, arus kat situ dia buat merah-merah tu turun ya. Arus turun lah merah-merah. Arus turun merah-merah. Merah-merah. Boleh? Okey, boleh jawab B. B. Bagus. Nazhan Luqman. Syahirah Rahmat. Yang atas cikgu tak sempat baca. B. Okey, B. Betul. Betul ke? Okey, guna genggaman tangan kanan. Tengok genggaman tangan kanan. Maka tangan awak mesti menghadap ke awak macam ni lah. Sebab dia turun. Maka arah medan magnet ataupun arah kutub utara adalah B. Okey, B ni ialah utara. Sini selatan. Kalau dia suruh lukis medan magnet, mesti always keluar daripada utara, masuk selatan. Keluar utara, masuk selatan. Keluar utara, masuk selatan. Keluar utara, masuk selatan macam ni. Ya Allah, keluar utara sini salah ni. Padam balik.
keluar utara, dia sini utara kan, sini selatan. So keluar utara, masuk selatan. Ini arah dia. Keluar utara, masuk selatan. Hati-hati ya, mesti keluar utara, masuk selatan. Belah sini sama arah dia. Jangan awak buat sini utara, sini bergerak belah sana, sini bergerak belah sini. Awak buat macam bulat. Macam ni salah. Mesti utara pergi ke selatan. Utara pergi ke selatan. Beres. Okey, satu lagi. Yang ada nota tu boleh tulis jawapan dalam nota lah. Dalam nota tu cikgu bagi soalan je kan. Okey, satu lagi. Padam. Satu lagi soalan. Soalan dia. Ni pula. Ni soalan kedua. A ke B yang utara? A ke B yang utara? A. Ini awak tengok sebab dia terbalik daripada tadi kan. Bagus juga awak ni. Dia terbalik daripada tadi. A ni adalah utara. Yang ini selatan. So dia nanti akan pergi utara, pergi selatan. Boleh? Utara, pergi selatan. Okey. Kalau dia dalam bentuk, satu lagi saya tengok. Kalau dia dalam bentuk, dalam bentuk macam ni. Yang ni adalah magnet lah ni. Magnet pula. Yang ni adalah besi lah. Cuma besi dia dalam bentuk U-shape macam ni. Besi dalam bentuk U-shape. Besi biasa ni, konduktor biasa. Boleh. Belah sini. Guna tangan kanan. Okey. Belah sini utara. Boleh. Bentuk utara. Sini selatan lah. Sini selatan. Sini utara. So kita akan dapat sini utara. Sini selatan. Boleh Ni belah-belah. Tak nampak tangan cikgu. Belah yang kedua. Belah yang S tu. Utara dia duduk bawah. So atas dia tu selatan. Yang belah sini. Utara dia tu duduk atas. So sini utara. Sini selatan. Boleh. Kutub untuk U-shape. Okey, sambung. Satu lagi. Last. Bukan last lah. Satu lagi. Tentukan kutub magnet. Okey, cikgu nak tahu kutub W, X, Y, Z. W je. Cikgu nak tahu W dengan Y. W utara ke W selatan? W, cikgu nak tahu W dengan Y. Tulis. Tentukan arah arus dulu kan. Arus always mengalir daripada positif ke negatif. So ini arah arus. Cikgu tolong awak. Arah arus. Arus naik daripada belakang sana tau. Turun kat depan. Turun kat depan. Turun kat depan, naik belakang sana. Ini pun turun kat depan. Selatan W. W ni selatan. Guna tangan kanan, habis selatan. Okey, so ini selatan. So X ni confirm utara. Y selatan juga. Sini Z utara. Mana itu? Okey, kalau ditanya apa jadi pada dua besi ni, utara dengan selatan apa jadi? Dia tarik. Sebab utara selatan ni dia akan tarik. Ada, bagus. Respon ke? Kalau tak respon, kita terus. Bagus. Okey, seterusnya. Ditanya pula. Apa yang berlaku pada dua-dua teras? Apa yang berlaku tadi? Dia akan tertarik. Boleh. Bukan, ni dua-dua teras baru ni. Apa yang berlaku kepada dua-dua teras? Okey, kita tengok dulu. Utara pula. Boleh? Okey, ni arus. Kita selesaikan ini dulu. Arus naik atas. Arus naik atas ni. Daripada belakang arus keluar turun depan ni. Salah daripada depan ni. Daripada depan ni kan. Okey, arus sini bolehkah? Arus ini naik daripada depan ni. Kan? Turun belakang sana. Naik daripada depan ni. Turun belakang sana.
Dah, settle lah. Arus. Okey, dah arus. Tengok yang pertama, gegelung pertama. Naik atas, ini adalah utara. So, kalau utara, sini selatan. Ni pun sama, naik atas, sini adalah utara. Bila utara, sini selatan. Boleh? Bila utara, selatan, selatan dengan utara akan buat apa? Dia akan menarik. Boleh? Menarik antara satu sama lain. Okey, kat belakang tu nanti dalam nota awak ada beberapa lagi latihan benda yang sama lah. Benda yang sama. Okey. Ada soalan. Kita nak pergi kepada faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet. Tak ada, bagus. Tepat. Kita nak tahu faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. Saya bagi satu dulu contoh. Boleh Saya bagi ikut logik dulu tengok. Sekarang, kalau cikgu kata faktor yang mempengaruhi. Jangan tengok nota dulu. Kalau cikgu kata, sekarang, medan magnet itu ada disebabkan oleh adanya arus. Betul? Kalau ada arus, apa jadi pada medan magnet? Ada. Kalau tak ada arus, tak ada. Kalau banyak arus, banyaklah. Sebab dia disebabkan oleh arus. Banyak arus, banyaklah medannya. Kalau sikit arus, sikitlah medannya. So, apa yang faktor yang mempengaruhi medan? Arus lah tadi. Sebab kalau tak ada arus, memang tak ada medan pun. So, kalau ada arus, ada medan. Banyak arus, banyak medan. So, faktor yang pertama ialah kehadiran ataupun kekuatan ataupun banyak mana arus. Arus banyak, kuat medan. Arus sikit, sikit medan. Tak ada arus, tak ada medan. Itu contoh untuk kita akan belajar minggu depan apa faktor yang mempengaruhi kekuatan elektromagnet. Kekuatan elektromagnet. Kita akan tunjuk sebab kita banyak benda yang kita perlu ingat. Jadi kadang-kadang kita kena fikir untuk logik-logik. Supaya dalam periksa, kita boleh recall balik kalau-kalau yang logik ini. Boleh? Okey. Habis sampai situ, cikgu bagi kesimpulan hari ini. Kesimpulan dia pertama. Boleh? Kesimpulan ya. Kita dah 2:10. Kesimpulan, cikgu buka ni kejap. Screen kejap. Kita bagi black screen sikit. Okey. Kesimpulan yang pertama, yang awak dah belajar, pertama apa? Satu, yang awak belajar tadi satu apa? Satu, awak belajar tentang magnet. Ini penting, magnet yang kekal. Magnet kekal. Macam mana fungsi magnet? Apa dia punya magnetic field? Magnetic field tu medan magnet. Dan macam mana kita wakilkan magnetic field itu menggunakan magnetic field line. Garis medan magnet. Boleh? Apa fungsi dia? Bila ada magnetic material masuk dalam medan magnet, maka dia akan mengalami daya. Tak boleh sebut ditarik juga sebab kadang-kadang ada benda yang dia tolak. Contoh, kalau dia tu kutub utara, datang kutub utara juga, dia tolak. Kita kata mengalami daya. Satu, magnet kekal. Yang kedua, kita belajar tentang apa tu fungsi kompas ataupun sifat bagi kompas. Ada kompas, dia akan sentiasa menunjuk pada arah utara bumi. Kecuali dia berada dalam medan magnet. Ada medan magnet, maka dia tunjukkan arah medan magnet. Boleh? Tiga kita belajar ialah bila kita ada satu konduktor, akan ada arus mengalir. Saya ulang. Bila cikgu ada satu konduktor dan ada arus mengalir, kat situ akan adanya medan magnet. Medan magnet ini sebiji macam medan magnet kekal. Sama. Maksud sama tu dia akan menarik jugalah magnetic material. 3. Boleh? Okey, 4. Dah kita tahu mana akan ada medan magnet, kita juga tahu macam mana nak tentukan arah medan magnet. Boleh nak tentukan arah medan magnet menggunakan petua genggaman tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan. Kita belajar betul? Dah tahu ada medan magnet, kita juga tahu mana arah medan magnet.
Boleh, arah medan magnet. Arah arus tahulah sebab memang arus tu mengalir, tengok positif negatif dia. Okey, yang kelima kita belajar bila ini straight wire, bila dia dalam bentuk gelung juga akan ada medan magnet kat sini, medan magnet kat sini. Bila dalam bentuk gelung. Dan yang keenam kita belajar kalau ada dia tu dalam bentuk gegelung. Gegelung ini kita sebut sebagai solenoid. Solenoid. Solenoid ini bentuk gegelung, maka kalau kita ada arus mengalir dalam dia, maka dia juga akan bertindak, akan ada medan magnet. Medan magnet itu kita tentukan dengan petua genggaman tangan kanan untuk solenoid. Boleh? Beza dia, kalau yang genggaman tangan kanan biasa, arus, ini medan magnet. Kalau yang solenoid, ini pula arus, ini ialah arah kutub utara. Sini akan kutub selatan. Dah tahu kutub utara selatan, dia akan jadi macam magnet kekal juga. Utara selatan, utara akan keluar, medan magnet akan keluar daripada utara, akan masuk kepada selatan. Boleh? Okey, sampai situ dulu untuk hari ini. Minggu depan kita masih lagi 3.1 faktor yang mempengaruhi medan, faktor yang mempengaruhi keelektromagnetan ataupun kekuatan elektromagnet. Okey, boleh. Ada soalan ke? Tak ada, cikgu. Alhamdulillah. Kalau tak ada, sampai situ dulu. Semoga kita jumpa lagi. Waktu yang sama, jangan terlewat ya. Waktu yang sama, 1.10 pada hari yang sama, Rabu minggu depan insya-Allah. Sekian dulu daripada cikgu. Sorry kalau ada salah silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.